الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan akunnya ini dapat sama-sama kita pada petang hari ini mengisi ruang waktu sebelum salat fardu zuhur pada bulan Ramadan al-Mubarak. Tengah hari ini kita menyentuh berkenaan dengan peristiwa yang berlaku di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Dalam bulan Ramadan diturunnya Al-Quran. Biasa kita mendengar daripada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz sekaligus. Turun Al-Quran ayat yang penuh ini ke Lauhul Mahfuz sekaligus. Bila hadir ayat Quran itu, bal huwal Quranul Majid fi Lauhul Mahfuz. Bahkan ia adalah Al-Quran yang mulia dalam Lauhul Mahfuz. Jadi selepas itu diturunkan Al-Quran ke Baitul Izzah, langit dunia, juga sekaligus yang dikatakan turun pada malam Lailatul Qadar. Dari Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah, langit dunia sekaligus. Allah letakkan di Lauh Mahfuz sekaligus dan turun ke Baitul Izzah sekaligus. Pada malam Lailatul Qadar kemudian barulah diturunkan ke atas atau pada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan berperintah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi dalam satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang meriwayatkan sebuah hadis, unzil al-Quran jumlatan wahidatan ila as-sama'i dunya lailatul qadr summa unzila ba'da dzalik fi 20 sana. Al-Quran diturunkan sepenuhnya sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan setelah itu dalam masa 20 tahun. Itu bukti dalam hadis Nabi yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran itu sekaligus ke langit dunia dalam keadaan sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Kemudian turun kepada Nabi SAW secara berperintah-perintah selama lebih kurang 20 tahun. Fassara Al-Quran min az-zikr فوضع في البيت العزة من السماء الدنيا وجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. Allah memisahkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz lalu meletakkan di Baitul Izzah di langit dunia, lalu Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di peringkat ini, di peringkat Baitul Izzah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan secara beransur-ansur kepada Rasulullah SAW melalui Jibril alaihissalam.
selama lebih kurang, kalau ikut riwayatnya 23 tahun. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ia dibawa turun oleh ruhul amin, yakni Jibril, ke dalam hati kamu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan bukti Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur. Wa Qur'anan faraqnahu bitaqra'u 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalhu tanzila. Al-Quran itu kami turunkan beransur-ansur supaya kamu bacakannya kepada manusia dengan perlahan-lahan, dan kami turunkan sedikit demi sedikit. Ini surah Al-Isra. Jadi itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril alaihissalam secara beransur-ansur, kemudian disampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Jadi yang dikatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, diturunkan Al-Quran itu sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran ini adalah merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sekarang ini tidak ada nabi. Setiap nabi Allah Subhanahu wa taala letakkan mukjizat untuk membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah letakkan mukjizat. Dan mukjizat itu ada mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Mukjizat hissi, mukjizat yang nampak, yang kita boleh lihat. Sebagai contoh, Nabi Musa alaihissalam, qala lahum Musa alqu ma antum mulkun fa'alqaw ibadahum wa asiyahum wa qalu bi izzati fir'auna inna lanahnu ghalibun fa'alqa Musa asahu fa iza hiya talqafu ma yafikun. Nabi Musa berkata kepada mereka yang ahli sihir, campakkanlah dahulu apa yang kamu hendak campakkan. Lalu mereka mencampakkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka sambil berkata, demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya sudah pasti kami akan menang. Kemudian Nabi Musa pula mencampakkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menelan apa yang mereka pura-pura adakan, yakni al-sihir mereka. Itu mukjizat kepada Nabi Musa. Nabi Musa dicabar oleh ahli sihir dengan menjadikan ataupun menampakkan rupa ular yang banyak. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa campakkan tongkat. Dan tongkat itu menjadi ular yang lebih besar, memakan ular-ular yang dijelmakan oleh ahli sihir. Nampak? Yang nampak itu adalah mukjizat hissi. Dan peranan mukjizat ini adalah untuk mengatasi kehebatan kaum Nabi pada ketika itu. Kehebatan kaum Musa, Nabi Musa ini ialah kehebatan yang sihir. Jadi kehebatan itu ditandingi oleh kehebatan mukjizat yang boleh lawan ahli sihir itu. Jadi Nabi Musa tidak Allah berikan mukjizat yang lain, tetapi mukjizat yang boleh lawan ahli sihir itu. Maknanya mukjizat dibekalkan kepada Nabi ini mengikut kehebatan kaum dia. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, dia adalah terkenal kemahiran kaumnya dalam bidang perubatan, dalam bidang penyembuhan penyakit. Jadi Nabi Isa alaihissalam Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat yang boleh mengatasi kehebatan kaum dia. Nabi Musa mampu untuk buat rupa patung dari tanah, dibuat patung burung, burung ditiup
Yang sopak boleh sempurna kulitnya, yang mati boleh hidup. Dan Nabi Musa alaihissalam boleh cerita apa yang ada di rumah kamu. Hebat. Apa yang ada di rumah kamu. Kamu ada sekian gantung, kamu ada sekian itu, kamu ada sekian ini. Jadi untuk mengatasi kehebatan kaum dia dalam bidang perubatan, maknanya kaum itu hebat dalam bidang perubatan dan Nabi Musa hebat di situ. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kehebatan kaum dia adalah ketika itu dia hebat dalam bidang puisi, bidang sastra, bidang syair, bidang bahasa. Mereka mengadakan pesta syair, lawan syair, siapa yang lebih cantik, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih indah syair-syair mereka. Mereka ada pasar-pasar besar, pasar Mukaz, pasar Juzul Majana, ada berapa 3 pasar. Maknanya di sekitar Mekah itu pasar-pasar ini mereka akan adakan dan ada pertandingan daripada kaum ini, kaum ini, kaum ini. Siapa prosanya paling cantik, syairnya paling cantik, dan syair itu akan digantung di dinding Ka'bah. Mereka berlomba. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan mukjizatnya yang agung, yaitu Al-Quran. Kullaukan al-bahru midadan, kullaukan al-bahru midadan li kalimati rabbi dan fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madad. Allah kata, kalau wahai Muhammad, kalaulah lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhan, air lautan dijadikan dakwah untuk tulis kalimat-kalimat Tuhan, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhan. Habis kering, kalimat Allah ini tidak akan dapat tulis. Maknanya kehebatan Allah, nikmat Allah, apa benda yang Allah jadi, nak tulis dengan kalam ini tidak akan habis. Walaupun kamu tambah lagi dengan lautan yang sebanding dengannya. Itu adalah ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Allah susunkan ayat yang begitu cantik. Bahawa ilmu yang ada dalam Al-Quran ini semua tercakup di situ. Maka itu indah Al-Quran. Bukan saja orang kata kitab ini Al-Quran adalah kitab muamalah. Dia mengenai ilmu muamalah, dia mengenai ilmu ekonomi, dia mengenai ilmu botani, dia mengenai ilmu psikologi, dia mengenai ilmu apa saja yang boleh dicari daripada Al-Quran. Bukan sekadar satu ayat dan satu bidang saja itu hebat Al-Quran. Dalam bidang prosa, dalam bidang bahasa, pernah keindahan bahasa dengar Al-Quran itu pun sudah hebat. Kita dengar bacaan surah Al-Fatihah, sedapnya imam ini membaca surah Al-Fatihah. Mari imam tahfiz yang lain pun sedapnya dia baca. Mari imam yang lain, ayat yang sama. Tuan-tuan tidak pernah jemu mendengar Al-Quran. Kita tidak pernah jemu mendengar Al-Quran. Al-Hafiz kita menghafal Al-Quran, tidak pernah jemu menghafal Al-Quran. Itu adalah indahnya bahasa ataupun kata gaya bahasa Quran yang kita sebut, yang kita hafal, yang kita sering baca. Dia tidak menunjuk itu mukjizatnya. Jadi dengar tu bagi orang yang faham bahasa Arab, dia dengar Quran itu pun sudah rasa suruh. Pernah berlaku seorang yang bernama Utbah. Utbah ini orang yang hebat dalam bahasa Arab ketika itu. Dia menawarkan diri kepada orang Arab, bagi aku pergi jumpa Muhammad. Bagi aku jumpa Muhammad sebab aku nak bercakap dengan dia, sebab dia pandai main bahasa. Orang yang main bahasa indah, terharu, rasa nak tukar pakai motivasi, dia pandai main bahasa. Orang boleh menangis, orang boleh apa semua kan. Nasihat, pakai kaunseling, itu bahasa yang digunakan. Untuk hari ini dia nak pergi jumpa Nabi, jadi kawan kata dia pergi jumpa, dia gunakan bahasa dia.